Salim. Satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah bertemu kita kali ini dalam sesi perkongsian knowledge sharing mengenali durian variety durian terpilih dan durian kampung premium. Okey, bersama saya Muhammad Nazri bin Kamaluddin daripada Seksyen Buah-buahan Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Putrajaya. Dan saya Fazli Syam bin Muhammad Isa daripada bertugas juga di bahagian pembangunan industri tanaman, cuma bertugas di Sedang, Selangor lah, iaitu di mana tempat kita sedang bersairan sekarang ni. Jadi saya di sini menjaga ladang buah-buahan di kawasan Sedang ni lah. Okey, Encik Nazri. okey, kat sini saya tengok ada soalan daripada minggu lepas. Jadi saya minta Encik Fazli Syam boleh kongsikan lah kot. Okey, soalan minggu lepas berkenaan boleh ke durian ditanam dalam pasu? Oh, soalan ni sebenarnya saya dah dapat soalan ni dah lama lah, orang tanya saya dulu. Boleh ke durian ditanam di dalam pasu? Okey, sebenarnya ramai di antara kita terpengaruh lah dengan apabila terdapat gambar viral menunjukkan bahawa durian boleh berbuah di dalam pasu. Sebenarnya kita kena tengok jugalah, sebenarnya tanam di dalam pasu ni memang boleh. Tapi untuk membuahkannya bukannya mudah lah. Sebab kalau di Indonesia ni dia ada teknik yang tersendiri lah untuk dia menjadikan mengeluarkan buah dalam pasu. Dia ada teknik sendiri. Sebab kalau kita nak cerita teknik tu memang ambil masa yang panjang. Dia sangat-sangat teknikal lah. Jadi senang cerita, kita di Malaysia ni kita tak boleh galakkan orang tanam buah durian di dalam pasu. Kerana peratus untuk berjaya tu amat-amatlah tipis sekali lah, ataupun kita boleh katakan tidak berjaya lah. Sampai situ saja saya kongsikan dulu lah dengan tanaman durian dalam pasu lah. Okey, terima kasih Encik Fazli Syam. Okey, untuk sesi kali ini, sesi mengenali variety durian terpilih dan durian kampung premium. Kat sini kita ada beberapa slot lah yang kita akan kongsikan. Yang pertama, kita punya segmen yang pertama adalah mengenali ciri-ciri variety, segmen panduan memilih buah durian yang baik dan macam mana nak mengenali buah durian yang masak. Okey, yang kedua adalah segmen mengenali ciri-ciri variety durian terpilih. Okey. Dan lepas tu kita ada segmen tentang mengenali bentuk produk durian yang bertujuan untuk ekspor ke luar negara. Dan akhir sekali kita akan kongsikan mengenai tentang standard durian kampung premium. Okey. Untuk makluman para penonton sekalian, adalah digalakkan supaya tuan-tuan jangan lupa untuk like and share kita yang live FB pada hari ini. InsyaAllah panggil lebih ramai lagi supaya crowd lebih ramai untuk menonton. Memandangkan ini adalah merupakan musim buah durian sedang sedang berlaku di negara kita ini. Merata kalau kita tengok semua penjual-penjual durian merata menjual buah durian sekarang ni. Okey, Cik Nazri, sebelum tu lah saya nak mencelah sikit lah. Untuk bagi kita punya audience ni ramai, saya sebenarnya ada buat surprise sebenarnya. Wah. Sebenarnya saya ada bawa durian unik lah. Kita ni antara durian ni memang terdapat di Sedang dan di antara durian yang paling unik di Malaysia lah. Bukan paling unik, antara yang terunik. Jadi kalau tuan-tuan sedang menonton FB Live ni, kalau nak tahu sila komen, saya nak tahu. Dan kalau boleh share lah, share banyak-banyak. Like and share. Kita nak pastikan kita punya perkongsian ni kata pun jadi trending boleh Okey, sambung Cik Nazri. Okey. Sebelum kita memulakan sesi kita pada pagi ini, eloklah kita bercerita tentang keadaan situasi industri tanaman buah durian kita di negara lah. Okey. Untuk makluman, semua sedia maklum bahawa buah durian ataupun Durio Zebutinus mur merupakan buah yang orang kata sebagai raja buah di Malaysia.
Okey, manakala terdapat banyak kawasan yang bertanam dengan tanaman durian seperti Negeri Sembilan, Johor, Perak, Pulau Pinang, Kelantan. So, dekat sini kita dapat lihat bahawa keluasan tanaman durian yang bertanam di Malaysia adalah seluas 73,000 hektar dan lebih kurang 64% kawasan ini telah pun mengeluarkan hasil. Okey, untuk tanaman musim buah durian, Malaysia ni kira di kalangan negara yang bertuah, di kerana kita mengalami musim cuaca hujan dan panas yang banyak, boleh menyebabkan kita berlaku musim durian sebanyak 2 kali dalam setahun, iaitu di antara bulan Jun hingga September dan di antara bulan bulan September hingga Februari, Disember hingga Februari. Okey, negeri yang banyak menanam mengeluarkan durian untuk di Malaysia adalah negeri Pahang, Johor dan Sarawak. Ini adalah merupakan rekod daripada unit statistik Jabatan Pertanian pada tahun 2018. Okey, Cik Pak Hisham ada nak tambah ke? Okey, berkenaan dengan durian ni lah, untuk pengetahuan penonton kita di Malaysia sebenarnya bukan setakat ada satu jenis spesies durian. Kita ada lebih kurang 23 spesies yang terdapat di Malaysia. Dan paling banyak terdapat di Sabah dan Sarawak. Contoh di Sabah dan Sarawak macam durian apa? Durian merah, durian nyekak, durian kuning, durian pekan dan macam-macam lagi lah. Cuma yang kita sedang komersialkan adalah durian daripada spesies Durio levitinus. Ya, betul. Dan daripada spesies ini terdapat lebih daripada 200 spesies yang kita dah berdaftar di Jabatan Pertanian. Dan setiap hari ada pertambahan baru klon-klon baru yang variety baru yang sedang didaftarkan oleh Jabatan Pertanian lah. Okey. Saya rasa kita boleh teruskan dengan segmen kita. Itu adalah merupakan pengenalan kita pada sesi pagi ini. Yang lebih utama adalah macam mana kita Cik Mazham macam mana kita nak kongsikan dengan pada penonton, macam mana kita nak tahu tentang ciri buah yang sesuai untuk dibeli. Maklumlah, durian kita hari ini bukannya murah, kan? So durian paling minimal kalau durian kampung pun purata lebih kurang dalam RM15 sekilo. Betul. Kan? So mungkin daripada situ kita dapat lihat bahawa macam mana kita nak membantu pembeli untuk membeli buah durian ni. Okey, terima kasih Cik Nazri. Setiap kali musim durian, ramai yang terlampau teruja untuk pergi kedai membeli durian. Jadi ada antara kita yang masih lagi kurang pengetahuan bagaimana kita nak memilih durian yang baik, terutamanya generasi barulah. Macam adik-adik saya walaupun dah berumur 30-40 tahun masih lagi tak tahu macam mana nak pilih durian yang betul. Jadi di sini saya akan tekankan kepada konsep nak memilih durian, saya tekankan kepada konsep 3K lah. Maknanya tuan-tuan apabila nak memilih durian, tuan-tuan kena lihat 3K tu. K yang pertama adalah kesegaran. K yang kedua adalah kematangan ataupun kemasakan, dan K yang ketiga adalah kepadatan buah tu lah. Okey, saya pergi kepada satu K yang pertama dulu, iaitu macam mana kita nak tahu dia punya kesegaran dia tu. Okey, untuk melihat kepada kesegaran buah tu, pertama biasanya orang akan melihat kepada tangkai lah. Macam Cik Nazri ni tunjuk, boleh fokus lah. Biasanya orang akan melihat kepada tangkai buah tu. Tangkai buah yang baik, yang baru lepas gugur, biasanya dia akan berwarna keputihan. Dan kalau baru gugur dia akan rasa basah-basah sikit lah, kita boleh rasa. Macam keadaan buah sekarang ni, dia sudah berumur lebih daripada 2 hari. Boleh lihat dia punya permukaan ni dia Dah kering. Dah kering. Dan yang sekiranya lebih daripada 3-4 hari mungkin dah bertukar berwarna coklat lah. Kalau boleh tangkai macam yang sebegini kita elakkan lah untuk membeli, kerana kemungkinan sajalah kualiti buah tersebut semakin berkurangan lah. Mungkin rasa dia dah bertukar. Okey, untuk pengetahuan penonton, rasa buah durian ni dia berbeza mengikut hari. Kalau kita dapat buah yang kurang daripada 24 jam gugur, kita akan dapat kualiti buah yang baik lah. Itu pun bergantung kepada jenis variety. Okey, selain tu tuan-tuan boleh tengoklah sama ada buah tersebut terdapat kesan potongan ataupun tidak. Kebanyakannya durian yang daripada negara jiran kita ni dia potong di pokok. Jadi kemasakan dia tidak seragam. Jadi berhati-hatilah masa memilih buah tersebut. Okey, yang tips yang kedua untuk melihat kesegaran adalah melihat kepada kulit buah durian ni. Kalau boleh pilih kulit buah yang cantik, hijau dia cantik, tak dapat tumpukan hitam.
Kadang-kadang tumpukan hitam ni adalah disebabkan oleh penyakit. Jadi buah yang berpenyakit ni biasa rasanya lebih tawar lah, orang kata. Lebih tawar. Okey. Okey, yang kedua kita nak tengok apabila memilih buah adalah melihat kepada kematangan buah tersebut. Sama ada buah tersebut sudah masak ke belum. Kebanyakan orang dia tak tahu adakah buah yang dia ambil ni masak tidak, terutamanya durian daripada variety durian kampung ni lah yang kita tak tahu apa jenama dia, apa jenis dia. Kalau kita nak pilih, pastikan buah tersebut masak. Okey, macam mana kita nak tahu buah tersebut masak, Cik Nazi? Cik Nazi memang dah tahulah kan. Jadi boleh cara dikongsikan. yang paling mudah adalah kita nak dengar bunyi buah, bunyi dalam buah ni. Sebab apa? Buah yang masak ni dia ada ruang antara isi dan kulit dia. Jadi apabila kita menggoncang dia, Dia ada berbunyi. dia akan berbunyi. Bunyi dia macam mana, Cik Nazi? Dia akan berbunyi seperti ada rongga kosong kat Dia macam bunyi geduk-geduk kan. So kalau ada kata visual, kita punya audio cantik, memang kita akan dapat dengar lah. Okay, Tapi sebenarnya dia perlukan pengalaman jugalah. Betul. Kan, kalau tak ada pengalaman mendengar bunyi, kita tak tahu apa benda kita nak dengar bunyi tu. Betul. Kan? Dan satu lagi, ada setengah variety tak semestinya bunyi dia tu masak. Tak juga, tapi hampir 99% kalau kata bunyi tu dia masak lah. Betul. Okey. Yang kedua, Yang kedua berkenaan dengan bau. Bau ni pun dia subjektif juga. Ada setengah durian dia tak berbau, tapi kebiasaannya kalau durian musangking ni kalau masak dia ada bau. Macam sekarang ada bau tadi. Sebab hidung saya kurang berfungsi. Ada bau. Ada bau. Ada bau. Alhamdulillah. Okey. Ada bau. Okey, yang tip yang ketiga untuk melihat kematangan ini biasanya orang pakar-pakar lah buat lah. Dia tengok melalui duri yang lembut. Okey, jadi cuba explain sikit. Duri ni bila kita garitkan kuku kita dekat duri ni, dia akan bunyi seperti kosong. Kosong. Maknanya dia tak padat, dia ringan. So kalau anda kata dia padat, maknanya dia adalah buah tu tak berapa matang lah. Okey, kalau yang macam gini bunyi dia lebih ringan dan sesuai lah untuk dimakan. Okey. Okey, teknik ni dia bukan orang-orang tertentu je lah. Biasanya orang-orang yang ladang macam Cik Nazri ni dah lama duduk di ladang, dia tahulah buah dia bunyi macam mana kan. Dia, buah jatuh daripada ke tanah pun dia dah tahu dah keluar apa. Cik Nazri kan. Okey. Terberat tu. Okey. Last kali untuk kita lihat K yang ketiga ialah untuk kita ketahui kepadatan buah tu ataupun berapa banyak isi ulas yang ada dalam buah tu Biasanya kita akan melihat kepada bentuk bulat. Contohnya durian duri hitam ni ini Bukan rahsia dah. bukan rahsia tak apa. Kita tengok bentuk bulat. Bentuk bulat yang cantik yang sekurang-kurangnya ada 5 pangsa ada 5 pangsa. Kebiasaannya buah yang durian yang mengandungi 5 pangsa ni isi dia lebih padat dan penuh lah berbanding buah seperti ini. Buah seperti ini kita tengok buah dia bengkok, Dia tak dan full. dia tak full. Maknanya sebahagian pangsa ni dia tidak mengandungi isi lah. Kita elakkanlah beli macam ni sebab apa? Nilai yang kita keluarkan tu tak berbaloi dengan apa yang kita dapat. Kita dapat lebih kulit daripada isi je. Betul. Okey Okey, untuk last kali kebiasaannya untuk yang pembeli-pembeli baru ni cuba elakkan beli daripada penjual yang baru menjual. Kadang-kadang orang yang baru menjual ni dia nak mendapatkan keuntungan yang lebih, dia nak jual dengan harga yang mahal. Dan ada setengah tu mengenirukan pengguna. Contoh, saya bagi contoh lah kan. Jual kata ni isi musangking. Tapi siapa tahu isi musangking ni? Tapi dia dapat harga yang mahal. Sebab tu kepentingan kita mengenal isi. Kata durian isi musangking, isi dia warna apa? Kita kena tahu. Warna kuning ke warna putih? Kalau isi jual isi warna putih, maknanya bukanlah durian musangking. Okey, Cik Nazri, sambung Cik Nazri. Okey, kita terus kepada segmen yang kedua Cik Syam Ya. Okey, kita teruskan. Yang pertama kita nak memperkenalkanlah variety durian terpilih yang biasa didapati dijual di pasaran. Okey, sebelum saya memperkenalkan variety yang ada dekat depan saya ni, lebih baiklah suka untuk saya membuat satu kejutan lagi. Ni kira macam satu dia panggil quiz Quiz. Quiz. Okey, Kita nak tengok kita punya nak tengok penonton alert tahu atau tak? tidak. Okey, tahu atau tidak selama ini di antara ni boleh tak jelaskan ni A variety apa, B
variety apa, and C variety apa. Okey, sila komen dekat apa nama ni? Dekat FB Live bawah ni. Okey, tunjuk balik. Okey, ni A. Variety A. And then ni variety B. Okey, and then ni variety C. Tapi ni variety C ni saya rasa mungkin ramai dah boleh jawab lah kot. Kalau dia orang perasan lah. Kalau dia orang perasan lah tadi tu. Okey, Cik Fazli Syam dia dah ada sebut dah tadi tu. Okey. Dah ada yang menjawab ke? Okey, kalau tak ramai yang menjawab pun tak apa. Saya boleh bantu. Okey, untuk para penjual, para pembeli pun kita akan cuba bantu. Okey, yang pertama adalah ini variety Hajah Asmah. Mas Hajah Asmah B168. Kod pendaftaran variety B168. Okey, variety ini didaftarkan pada tahun 1989. So nama pemilik dia adalah Hajah Asmah bin Haji Hashim. So didaftarkan di daerah Muar, Johor. Okey, ini adalah bentuk fizikal buah durian variety Hajah Asmah, di mana bentuk dia adalah bulat. Bentuk dia bulat. So duri dia berwarna keseluruhannya adalah hijau. And then lepas tu dia punya kelebihan, dia punya ciri unik dia kat bawah ni adalah dia tenggelam ke dalam. Ni adalah satu ciri variety Hajah Asmah lah, Mas Hajah Asmah. Okey. So berat dia lebih kurang dalam 2 kilo. Yang ini berat dia lebih kurang dalam 2 kilo. So isi berwarna kuning keemasan. Sila kala isinya tebal dan rasanya sedikit manis dan pahit lah. Okey, ini untuk variety Hajah Asmah. Okey, harganya lebih kurang dalam kalau saya tengok dekat pasaran lebih kurang dalam RM20. Harga ladang RM20 sekilo. Semalam dekat Jelebu RM17 sekilo harga ladang lah. So dekat pasaran harganya mungkin lagi inilah. So ini adalah satu ciri-ciri variety Mas Hajah Asmah B168. Okey, seterusnya Cik Fazli Syam. Okey, seterusnya kita pergi kepada orang kata raja segala buah lah. Antara banyak-banyak variety ni yang paling popular di negara kita, Malaysia. Dan keluasan penanaman untuk durian Musang King lebih kurang 1/3 daripada keluasan yang terdapat di negara kita lah. Lebih kurang 30% kita di Malaysia kita tanam durian Musang King lah. Dan dia paling popular sebab ada ada luang pasaran lah ke negara China lah. Okey, macam mana kita nak mengenal variety durian Musang King ni Okey, paling mudah Jadi kalau tuan-tuan sebenarnya nak pergi membeli durian, katakan nak beli durian Musang King, maknanya tuan-tuan dah buat sikit research lah orang kata. Sebelum kita pergi kedai, kita dah tahu dalam kita punya mindset ataupun kepala, kita dah tahu apakah ciri-ciri durian Musang King ni. Okey, yang pertama kebiasaannya di bahagian bawah durian variety durian Musang King ni terdapat kata bentuk tapak Sulaiman lah. Kadang-kadang kita boleh lihat tapak Sulaiman yang besar, kadang-kadang kecil dia bergantung. Boleh tengok dengan jelas tapak Sulaiman tu. Okey, untuk ciri yang kedua kita boleh lihat kepada pangkal tangkai durian ni. Di bahagian pangkal tangkai ni terdapat duri-duri tumpul. Itu ciri ada ring. Dia ada macam ring Kalau macam kita tengok durian yang ni kan, dia ada duri-duri. Duri yang ni rapat, ini dia tak ada duri ataupun duri dia kata sangat-sangat halus lah. Ini merupakan dua ciri yang paling penting untuk durian Musang King untuk kita kenal lah. Dan yang paling penting bentuk durian Musang ini adalah bentuk bujur ataupun lonjong, ataupun kita panggil bentuk oblong ataupun bentuk bola rugby. Sebab dia tak bulat, dia lonjong. Itu ciri-ciri utama bagi durian Musang King. Okey, kita pergi kepada isi pula. Kebiasaannya durian Musang King ni kita panggil durian Raja Kunyit. Kita daftarkan pada tahun 1993 oleh pemilik bernama Wee Chong Beng tahun 1993. Betul Encik Nazri Ya, di Tanah Merah. Di Tanah Merah, Kelantan Memang kalau tuan-tuan ada baca sejarah Musang King ni memang panjang lah. Okey, yang paling penting dia punya isi berwarna kuning keemasan ataupun kuning kunyit. Boleh tengok sebab apa ini membantu tuan-tuan lah kalau nak membeli durian yang dah dalam packaging ni,
Tuan-tuan kena berhati-hatilah dengan isi dia ni. Kadang kalau katalah tuan-tuan tengok isi warna oranye, maknanya bukanlah durian musangking. Itu mungkin durian IOI ke apa ke kan. Ini bukan ciri-ciri penting. Okey, rasa dia rasa lemak, manis dan sedikit pahit lah. Kebiasaannya masyarakat Cina lah suka dengan durian ni. Kita pun Melayu pun suka jugalah. So permintaan dekat China pun tinggi juga. Okey, selain daripada tu Okey, selain daripada tu kita boleh tengok bentuk duri. Kebiasaannya tak macam durian IOI tadi, duri dia panjang. Duri untuk musangking ni dia lebih lebar ataupun berbentuk piramid lah. Dia tak halus. Dia tak tajam. Dia biasa je. Itulah sedikit kenal dengan durian musangking. Okey, seterusnya Cik Azri. Okey, kita pergi ke variety yang seterusnya, iaitu variety Ochi ataupun dikenali dengan nama duri hitam. Okey, duri hitam, Blackthorn. Okey, Blackthorn. Okey, didaftarkan di Pulau Pinang dan di nombor kod pendaftaran variety adalah D200. Okey, bentuk dia, buah dia berbentuk bulat. Okey. Buah dia berbentuk bulat, kulit dia berwarna perang dan berduri pendek. Kalau dia bandingkan dengan musangking, dia sangat berbeza. Bawah buah seakan-akan musangking dia berlekuk, tetapi dia berlekuk sedikit ke dalam. Okey. Manakala musangking tadi dia tak berlekuk. Dan dia macam emas Haji Asmah. Dia berlekuk ke dalam. And then berat buah di antara 2 kilo ke 3 kilo sebiji. Berat buah dia. Okey, dekat sini kalau kita tengok dekat tangkai dia, maknanya dia bandingkan dengan Raja Kunyit berbeza. Maknanya kat sini dia berduri rapat lah. Kat sini bandingkan dengan Raja Kunyit tadi, dia tak berduri dekat bahagian sini. Okey, isinya adalah berwarna jingga. Ni isinya berwarna jingga dan tebal dan rasanya berkrim, lemak ada manis sedikit pahit. Dan bijinya kebanyakannya adalah keset. Bijinya adalah keset. Ini adalah variety daripada D200. Okey. Seterusnya kita beralih kepada produk hasilan daripada untuk tujuan kita ekspor. Untuk tujuan kita ekspor ke luar negara. Okey, projek ni tadi adalah kita keluarkan bermula daripada 2018. Kita keluarkan dalam sebenarnya ada 3 produk. Satu dalam bentuk puff. Ini dalam bentuk puff. Manakala dalam seterusnya adalah bentuk paste. Okey. So yang ketiga dalam bentuk buah durian sebiji lah, kita panggil whole fruit. Okey. Bentuk puff ni durian, mana isi durian bersama dengan biji. Di vacuum, pack di dalam frozen. So packing ini melalui proses yang ketat dari kilang dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa China untuk ekspor. Okey, biasanya dalam satu pack ni lebih kurang dalam 400 gram berat dia. So harga dia lebih kurang dalam harga RM50 dalam satu pack lah. So dekat Malaysia ni boleh mudah didapati lah. Okey, seterusnya dalam bentuk paste. So ini adalah dalam bentuk paste. Paste ni beratnya lebih kurang dalam 1 kilo. So harga dia dalam RM55. Okey, yang ini adalah ditikkan dengan variety siap-siap, mana D197. So dia melalui proses yang sama juga seperti puff, maknanya dibungkus dan difrozenkan. Proses juga mengalami satu proses yang ketat yang diluluskan oleh pihak KKM serta mendapat kelulusan ekspor daripada pihak negara pengimport lah. Okey, ni biasanya kalau untuk tujuan nak buat produk-produk seperti macam kuih, kuih, lagi apa lagi? Aiskrim, cendol dan sebagainya. Biasa dia akan gunakan produk paste macam ni. Okey, dua produk yang kita tunjukkan daripada keluaran hasil daripada durian. Okey, seterusnya kita akan lihat balik dari segi standard durian kampung premium.
Durian kampung premium. So saya rasa Cik Fazli Syam boleh Okey, berkenaan dengan standard durian kampung. Sebelum tu ramai tanya-tanya kenapa kita panggil durian kampung premium kebiasaannya durian kampung ni kita atuk-atuk kita, ayah-ayah kita dulu tanam daripada menggunakan biji durian dan dia memilih daripada vareti-vareti yang bagus, lepas makan rasa bagus dia tanam dulu. Jadi sekarang pokok-pokok tersebut banyakkannya menghasilkan kualiti-kualiti durian yang baik lah, dan kita sebut dia sebagai durian kampung premium ataupun DKP. Untuk durian kampung premium DKP ni, kita ada standard yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian untuk kita gunakan lah, supaya kita dapat mengangkat durian kampung ni supaya pergi lebih jauh lagi. Jadi Cik Nazri boleh ceritakan sikit dengan standard durian kampung premium ataupun DKP. Okey Cik Fazli Syam, sebelum tu saya menceritakanlah Malaysia ni kira dikatakanlah negara yang bertuah. Mana selain daripada durian premium yang ada hari ini, kita di Malaysia merangkumi 38% daripada tanaman durian adalah merupakan tanaman durian kampung. Okey, daripada situ kita dapat lihat bahawa durian kampung ni adalah durian yang kita tujuan nak buat naikkan dia sebagai satu satu produk premium yang mempunyai standard. So mana yang tak dapat mana dikategorikan yang tak dapat standard sebagai durian kampung premium, so ini kita galakkan kepada pengusaha tanaman supaya menanam dengan varieti baru, maknanya menggantikan dengan tanaman varieti terpilih lah. Contohnya musangking dan sebagainya. Okey, apa takrifannya dikatakan dengan durian kampung? So durian kampung adalah merupakan durian yang ditanam menggunakan biji dan belum berdaftar dalam senarai varieti tanaman di bawah Jabatan Pertanian dan mempunyai standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pertanian. So di antara standard-standard yang ditetapkan oleh Jabatan Pertanian untuk durian kampung premium, yang pertama adalah dia punya tangkai dia mestilah segar. Tangkai dia mesti segar lah. Tidak melalui kecacatan dan sebagainya. Contoh macam ni lah. So maknanya dia masih lagi hijau dan sebagainya. Yang keduanya bebas daripada kotoran dan benda-benda asing lah. So maknanya tak ada sampah sarap dan sebagainya, serangga dan sebagainya. Dan yang ketiganya bebas daripada busuk, reput dan berpenyakit. Dan buah bebas daripada kecacatan, daripada kerosakan akibat perubahan suhu yang tinggi atau rendah. Isi berwarna krim, kuning dan jingga. So ini adalah dalam bentuk kuning. Ini durian kampung premium yang isi warna kuning. Kuning sikit lah. Kuning sikit. And then ada dia bentuk krim. So kalau ada kategori jingga, ada dalam ni lah. Ini kategori jingga. Kalau boleh dapat isi macam ni memang antara yang terbaik lah. Terbaik lah. Yang keduanya, kalau sekiranya durian kampung tu adalah berisi warna putih, so dia bukanlah variety, bukanlah durian kampung premium. Ni durian kampung biasa lah. Ni durian kampung substandard lah. Substandard kita panggil. Substandard. So maknanya, isi mempengaruhi lah. And then ketebalan isi adalah lebih penting. Yang pertama, kalau isi untuk durian kampung premium, standard yang kita tetapkan adalah melebihi daripada 10 mm ataupun 1 cm. Sekiranya buah tu isi berwarna kuning, tetapi dia punya isi dia nipis, bawah daripada 1 cm, itu dikategorikan sebagai substandard. Itu dikategorikan sebagai substandard. So rasa mesti isi kemanisan isi melebihi daripada 25 degree Brix, dan rasa dia mestilah berlemak dan ada sedikit pahit, dan berat buah melebihi lebih kurang dalam 1 kilo. Itu yang penting berat buah mesti melebihi daripada 1 kilo. So kalau anda kata buah durian ni tak mencapai 1 kilo, so dikategorikan sebagai substandard. Untuk makluman kepada semua penonton bahawa standard durian kampung premium akan dilancarkan oleh Timbalan Menteri Pertanian pada 26 hari bulan Jun 2020, iaitu hari Jumaat, dan kita akan cuba untuk buat AB Live dekat sana. So insyaAllah kita akan launchingkan dia di Jelebu. Di 26 hari bulan 6 jam 10 pagi. Okey.
untuk makluman semua, sekiranya tuan-tuan ada sebarang kemusykilan ataupun ingin bertanya tentang sesi kita pada hari ini, bolehlah komen di dalam FB. Jangan lupa share lah. Jangan lupa share. So, ada lagi Cik Fadisha? Yang kita dah janjikan kita nak tunjuk durian yang paling unik. Antara yang unik lah dekat Malaysia ni. Jarang-jarang sekali lah kita boleh tengok lah. Dan dia ada dekat Jabatan Pertanian lah. Okey, ni Wow. Ini Cik Nazri kena sangat lah ni. No. Ada duri tak ada duri? Okey, minta tolong share banyak-banyak supaya ramai boleh kenal dengan durian kita panggil durian bukan duri hitam. Durian botak Durian botak. Botak Cik Nazri Durian botak. Dia nak kata botak betul tak berapa botak lah sebenarnya. Dia masih ada lagi duri-duri halus. Cuma kita panggil dia duri botak sebab dia tak normal macam durian-durian lain lah. Kalau tengok durian lain dia ada duri penuh jabatan kan? dengan kod pendaftaran di 172. Kita panggil durian botak. Ramai yang tanya sedap ke duri Ya, sedap lagi? ke? Sedap ke isi dia? durian botak ni? Ya. Kalau tanya pasal dia punya kesedapannya, memanglah dia kurang sedap lah berbanding durian lain ni. Ya, betul. Cuma dari segi keunikan dia ni tetap ada. Inilah keistimewaan kita punya dalam stesen durian di Malaysia ni. Ada macam-macam variety. Betul. Yang paling pelik durian apa? Durian buka kulit ada durian lagi. Itu kita tak ada lagi. Tapi benda tu ada. Cuma kita tak ada kat sini lah. Okey, ada lagi nak tambah lagi Cik Baju Syam? Okey, pada kita ada lagi FB Live akan datang. So saya minta kepada semua penonton support pada FB Live yang akan datang. InsyaAllah akan adakan pada minggu hadapan berkenaan dengan Integrated Pest Management. Integrated Pest Management pada minggu IPM hadapan. So dalam bahasa Melayu dia pengurusan perosak bersepadu. Kalau tak silap saya lah. Betul. Okey. Saya rasa cukup setakat ini. Sekiranya ada soalan. Tak ada ni kan? Tak ada persoalan yang kita nak jawab live ni. Oh dah jawab. Dah jawab. Okey. Silakan kita buat penutup sikitlah. Okey. Saya harap supaya penonton dengan sesi pada hari ini kita dapat membantu kepada pembeli dan semua penonton lah untuk macam mana kita nak mengenali variety durian terpilih. Seperti contoh variety variety Haji Asmah, Raja Kunyit dan Oci dan durian kampung premium. Okey, diharapkan ini dapat membantu menaikkan industri durian negara. Okey, saya rasa cukup setakat ini dan sekiranya ada persoalan boleh terus komen dekat FB Live. So ada Cik Aisyah nak kata apa-apa? Saya tengok buah durian ni saya dah geram dah saya tengok dah ni. Saya tak dapat kata-kata tak dapat berkata-kata lihat isi kuah kan. Tak sabar nak rasa. Tengok isi macam gini menarik. Kita penonton pun dah tak sabar. Okey. Saya rasa cukup setakat ini. Kita jumpa FB Live akan masa akan datang insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Panas tu 60.